Jadi saya sekarang ingin menjemput Dr. Shoba selaku pakar pediatrik untuk memberi sedikit mukadimah kepada semua yang hadir dalam platform kita pada petang ini. Dipersilakan Dr. Shoba. Ya, selamat petang dan selamat sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Saya akan memberi sedikit maklumat berkenaan vaksinasi COVID-19. Pengenalan ya. Okey, virus COVID-19 yang penyakit COVID-19 ni yang disebabkan sejenis coronavirus baru bernama SARS coronavirus 2 yang berupaya menjangkiti manusia ni muncul pada Disember 2019. Okey, tapi sebelum tu di awal tahun 2002 SARS coronavirus 1 ya muncul di Asia Timur tapi berjaya dibendung masa tu. Tapi kali ini tak bernasib baiklah, kita mengalami pandemik. Okey, seterusnya berkenaan gejala penyakit COVID. Okay, gejala penyakit COVID kalau kita tengok slide ni, dia lebih kurang macam mana-mana jangkitan virus yang kita biasa dijangkiti ya. Kita akan demam, kita sakit tekak, hidung berair, batuk. So susah nak bezakan antara jangkitan virus yang biasa yang kita macam influenza ke berbanding COVID-19. Tapi yang beza kalau ada sesak nafas atau kehilangan deria bau. Seterusnya, jangkitan di kalangan kanak-kanak, kebanyakannya mendapat jangkitan ringan. Tapi segelintir mendapat jangkitan yang serius ya, yang memerlukan rawatan di unit rawatan rapi ICU dan boleh membawa maut. Terutamanya di kalangan kanak-kanak yang mengidap penyakit kronik, seperti obesiti, asma, kencing manis, penyakit buah pinggang, cerebral palsy, sawan, autism, masalah pembelajaran. Dan juga di kalangan kanak-kanak yang mempunyai daya ketahanan badan yang rendah. Yang sedang mendapat rawatan untuk penyakit kanser. Di Malaysia, sedikit statistik ya, dari Julai hingga Disember 2021, kes jangkitan COVID-19 di kalangan kanak-kanak bawah 12 tahun ialah sebanyak 278,383 kes dengan kematian 63 ya. Dan yang unik kepada kanak-kanak ialah jangkitan bila kanak-kanak dijangkit COVID-19 berisiko mendapat satu komplikasi serius iaitu multi-system inflammatory syndrome in children, nama singkat MISC. Dia actually ialah inflamasi atau radang yang melibatkan pelbagai organ dalam tubuh badan termasuk otak, jantung, paru-paru, buah pinggang dan mata. Komplikasi ni biasa dilihat 4 hingga 6 minggu selepas kanak-kanak tersebut pulih daripada jangkitan asal penyakit COVID-19. Di Malaysia setakat ini kita ada 174 kes. 100 daripada kes tu atau 56% di kalangan kanak-kanak 5 hingga 11 tahun dengan kematian 7 kes atau 4%. Mengikut kajian di US, insiden ya, kadar kejadian MICS yang serius ni ialah dalam 1 dalam 3,000 kanak-kanak yang dijangkiti COVID-19. So, berdasarkan fakta-fakta yang saya telah bentangkan di atas, vaksinasi COVID-19 disarankan untuk semua kanak-kanak antara 5 hingga 11 tahun. Keutamaan diberi kepada kanak-kanak yang mengidap penyakit kronik dengan rasional. Vaksinasi ini memberi perlindungan dari jangkitan serius yang memerlukan rawatan ICU. Walaupun kebanyakannya mendapat jangkitan ringan, kita tak boleh beri
kita tak boleh pastikan siapa yang akan dapat jangkitan serius. Okey. Mencegah komplikasi MICS, okey, di Melaka, di Hospital Melaka kita ada sekitar 10 kes MICS setakat ni. Okey. Mengawal penularan penyakit di dalam komuniti dengan prinsip herd immunity yang secara tidak langsung melindungi ahli keluarga kita yang berisiko tetapi tidak layak menerima suntikan vaksin. Siapa golongan ni? Kanak-kanak bawah 5 tahun, bayi, datuk nenek kami, moyang kami yang mungkin tidak dapat menerima suntikan vaksin. So kita secara tidak langsung melindungi mereka. Okay. Dan yang terakhir, mengurangkan gangguan kehidupan sosial serta pelajaran kanak-kanak akibat pandemik selama 2 tahun ni. So, okay, sebelum ni, kenapa baru kanak-kanak dapat ialah vaksin COVID-19 telah diberikan kepada barisan hadapan berdasarkan penilaian risiko di permulaan kempen vaksinasi di Malaysia pada Februari 2021. Okay. Lepas barisan hadapan diikuti dengan warga emas ya berasaskan penilaian risiko yang dibuat masa tu oleh KKM. Dan lepas tu disusuli orang dewasa, remaja dan sekarang giliran kanak-kanak 5 hingga 11 tahun. Okay. Ketersediaan vaksin COVID-19 juga memainkan peranan dalam pembentukan polisi. Sebab negara kita tidak menghasilkan vaksin, kita perlu menunggu bekalan dari luar negara. So itu juga memainkan peranan dalam polisi vaksin kita. Okay. Tapi ada kanak-kanak yang tidak layak menerima vaksin. Okay. Mereka ialah yang mengalami sejarah alahan teruk setelah mengambil sebarang vaksin, ubat, makanan atau bahan yang tidak dikenal pasti sebelum ni, dan sejarah reaksi alahan teruk selepas menerima dos pertama vaksin COVID-19 Comirnaty. Okay, reaksi alahan dianggap teruk sekiranya kanak-kanak tersebut telah diberi rawatan di hospital dan bukan di klinik ya, dan sebagainya. Okay, segelintir kanak-kanak yang perlu penilaian pra-vaksinasi oleh doktor, okay, yang mempunyai sejarah alahan teruk sebelum ni, mengalami masalah pendarahan seperti penyakit hemofilia, sedang dalam rawatan ubatan pencair darah yang mengambil aspirin ataupun sedang mendapat rawatan yang merendahkan sistem imun badan. Okay, mereka ini memerlukan penilaian pra-vaksinasi yang tidak termasuk dalam golongan ni, yang 2 kategori yang tidak layak dan golongan yang perlu pra-vaksinasi boleh terus ke pusat vaksin untuk mendapatkan vaksin. Okey, vaksin COVID yang diberi, okey, berbeza dari yang kami terima ya. Okey, vaksin yang diberi ialah vaksin yang sama yang kita terima, Comirnaty, Pfizer, BioNTech, okey. Hanya itu saja yang diluluskan untuk kanak-kanak. Okey, tapi ia merupakan formulasi kanak-kanak. Beza dari formulasi yang disuntik untuk remaja dan orang dewasa. Formulasi kanak-kanak untuk kanak-kanak 5 hingga 11 tahun, dia memerlukan 2 dos. Okey, dos dia 10 mikrogram. Satu kali suntik 10 mikrogram. Orang dewasa dan remaja hari itu menerima 30 mikrogram. So 1/3 dos ya. Dan jarak antara 2 dos vaksin ialah 8 minggu. Padahal untuk orang dewasa dengan remaja 3 minggu. So ada perbezaan. Okey, ini berdasarkan kajian-kajian dan yang dilakukan dan disarankan 2 dos dan jangka antara 2 dos 8 minggu. Disuntik pada otot bahu. Tapi kalau kanak-kanak tu sangat kurus mungkin boleh disuntik pada peha, tapi kebiasaannya disuntik di otot bahu. Perlu persetujuan termaklum, informed consent ibu bapa atau penjaga yang sah. Okey, ada ibu bapa atau penjaga yang mendefinisikan bila dia turun tanda tangan
apa-apa berlaku kepada anak lepas vaksinasi, KKM melepas tangan. Tidak ya. Borang persetujuan ni digunakan di hospital untuk banyak prosedur. Okey, nak transfusi darah kita ambil persetujuan. Nak buat pembedahan kita ambil persetujuan. Apa-apa prosedur yang kita buat kita ambil persetujuan. Okey, ia dipanggil informed consent. Persetujuan ini ialah tanda tangan tu ialah sebenarnya untuk macam dokumentasi yang kita telah menerangkan kepada ibu bapa berkenaan vaksin dan berkenaan vaksin lah, macam yang saya terangkan dalam slide, dan lepas dia sudah diberi informasi dia bersetuju untuk vaksinasi itu. Okay. Dos dan formulasi vaksin adalah mengikut umur ya, age appropriate, dan bukan mengikut saiz atau berat badan kanak-kanak tersebut. Maklum seorang kanak-kanak 11 tahun boleh sangat kurus, berat 20 kilo, ada yang berat 50 kilo, tapi dia tak ikut berat, dia tak ikut saiz. Vaksin dia ialah formulasi kanak-kanak mengikut umur. Dan pemantauan keselamatan vaksin, sebelum Malaysia memulakan vaksin pada bulan Februari, awal bulan ni, negara-negara barat telah mulakan vaksin sebelum ni, mungkin 6 bulan sebelum kami, dan pemantauan keselamatan vaksin mendapati vaksin COVID-19 formulasi kanak-kanak ni selamat, diterima baik oleh tubuh badan, penghasilan antibodi tinggi dan keberkesanan sekitar 90%. Okey. Antara kesan sampingan vaksin COVID-19, kebanyakannya ringan, dan berlaku dalam tempoh 7 hari dari vaksinasi, iaitu sakit, kemerahan, bengkak di tempat suntikan, demam, menggigil, keletihan, sakit otot, sakit kepala. Sama macam yang ibu bapa melalui semasa mereka mengambil vaksinasi. Then kita ke kesan sampingan yang serius ya. Yang juga berlaku dalam tempoh 7 hari dari vaksinasi, ada 2 kesan sampingan serius. Satu ialah reaksi alahan teruk. Tapi sangat-sangat jarang. Mungkin satu dalam sejuta atau 10 juta kes baru yang kita akan temui reaksi alahan teruk kepada vaksin mRNA ataupun bahan-bahan kandungan dalam vaksin tersebut. Dia reaksi ni biasa nampak dalam tempoh beberapa minit sehingga beberapa jam selepas suntikan. Sebab itu lepas disuntik dia akan dipantau di pusat vaksin dulu untuk 15 hingga 30 minit sebelum dihantar balik ya. Simptom-simptom dia ialah sukar bernafas, bengkak muka, ruam teruk seluruh badan, lemah badan, jantung berdebar-debar, pening atau pingsan ya. Dan ini perlu kemasukan ke hospital. Ingat ya, sangat jarang reaksi alahan teruk. Dan yang mungkin yang membimbangkan ialah radang otot jantung, myocarditis, pericarditis, radang otot dan selaput jantung. Simptom termasuk sakit dada, sesak nafas, jantung berdebar-debar. Yang ni lebih cenderung berlaku di kalangan kanak-kanak lelaki. Biasanya berlaku selepas menerima dos kedua dalam tempoh 7 hari dari vaksinasi. Tapi kanak-kanak yang mengalaminya tidak akan merosot ke tahap yang serius atau tenat. Dan menunjukkan tindak balas positif kepada rawatan dan pulih sepenuhnya. Kadar kejadian atau insiden sangat rendah berbanding untuk lelaki remaja berumur 12 hingga 17 tahun dan lelaki dewasa sehingga 30 tahun. Statistik ni untuk 4.3 kes dalam 1 juta dos yang disuntik,
untuk kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun berbanding 45.7 kes radang otot jantung per 1 juta dos disuntik di kalangan remaja 12 hingga 17 tahun. So actually di kanak-kanak bawah 11 tahun, risiko radang otot jantung sangat jarang. Okay, dan sedikit nasihat, okay, yang boleh mungkin membantu mengurangkan kesan-kesan sampingan yang diberitahu tadi, ialah elak daripada memberi ubat demam atau ubat tahan sakit seperti paracetamol atau ibuprofen sebelum vaksinasi. Okay. Jangan ambil apa-apa ubat sebelum vaksinasi sebab ini mungkin mengganggu tindak balas imun daripada vaksinasi. Okay. Ubat paracetamol sahaja dan hanya paracetamol sahaja yang boleh diberi untuk mengatasi kesan sampingan ringan selepas vaksinasi ya, seperti demam, sakit kepala, sakit otot. Jangan guna atau beri ubat NSAID seperti ibuprofen kepada kanak-kanak. Pastikan anak anda tidak melakukan aktiviti yang lebih lasak daripada biasa untuk tempoh 2 minggu selepas suntikan seperti jogging, berbasikal dan berenang. Okay, so saya harap saya dapat meyakinkan tuan-tuan dan puan-puan bahawa vaksinasi COVID-19 untuk kanak-kanak 5 hingga 11 tahun ini perlu dan selamat. Terima kasih.